Okay, selamat sejahtera. Kita tunggu sekejap. Bos belum masuk lagi. Oh, kita kecil aja. Okay, so okay, kita akan mula lah. Sorry. Saya ingatkan nak tunggu bos tu masuk. Okay, so selamat sejahtera kepada semua cikgu. Saya difahamkan ada cikgu dia bagi injection kan. Dia bagi buat injection. Sebab bagi. Okay, ada juga. Sifu ada, cikgu Yus. Cikgu ada. Okay, so hari ini kita masih sama di dalam Google Docs. Okay, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Google Docs dah ada dia ada buat update. Nanti saya akan sharekan. Okay, so okay, cikgu-cikgu di sini boleh nampak kan paparan ini untuk yang Google Classroom tu. Kalau cikgu join dengan link ini, dia akan berjangka sebab bila saya update link, dia akan ke sini. So, saya sekarang buka 2 bilik, nanti cikgu use dia masuk bilik yang link ini. Lain kali cikgu bila masuk, gunakan pautan ni ya. Okay, gunakan pautan ni ataupun yang ni di sini. Jangan masuk yang di sini sebab dia akan masuk saya tak dapat nak buat recording. Saya kena guna platform lain untuk buat recording. Okay, so hari ini kita akan mulakan dengan Google Doc yang sama. Hari itu kita buat table of contents, buat yang table list tersebut. Okay, tapi hari ini kita akan buat sedikit macam mana nak buat formatting yang paling basic lah. Budak buat formatting, lepas tu kita nak buatkan untuk cikgu, kita akan buatkan checklist bagaimana kita nak gunakan Google Keep masuk dalam checklist tersebut. Okay, so kita kembali kepada Google Docs. Okay, yang ni tengah buat yang ni. Ada cikgu baru nak buat apa? Apa yang dikatakan PPGB. Tengah berfikir ni. So basically kita akan masuk kepada Google Drive dan saya tak akan ambil masa yang panjang sebab saya tahu masing-masing ada sibuk. So I keep it short and nice. Okay, so sama. Nanti saya akan sharekan satu folder dengan cikgu-cikgu. Dalam ni saya ambil lah. Saya kumpulkan yang ada Google Slide yang cikgu boleh guna bersama dengan anak murid nanti. Tetapi hari ini kita nak cuba yang buat macam hari tu kita dah siapkan student choice board. Okay, bagaimana gunakan table of content, bagaimana gunakan overview dan sebagainya. Dan nanti kita akan gunakan platform yang sama lah. Okay, Google Docs yang sama tetapi kita ada function baru iaitu checklist. Okay, barangkali checklist ni kita gunakan untuk nak buat contohnya kita share Google Doc, murid tu share dengan kita, dah hantar assignment, hantar tugasan kan. Dan di situ kita boleh buatkan checklist. Contohnya tugasan ni kan, kalau dia fulfill, kita tick saja, dia akan macam ada strike through. Ada satu garisan. Kalau tick, dia akan strike through. Sebelum ni tak ada. Okay, satu minggu lepas tak ada. Okay, sekarang dia ada yang fungsi baru. Okay, dan dia juga ada fungsi, dia banyak lagi. Kalau cikgu nampak format ataupun insert, dia ada nampak new, maksudnya dia ada fungsi terbaru. Hari ini kita akan fokus kat formatting dengan add-ons. Add-on yang ada 2-3 sikit lah untuk membantu cikgu lah. So, I will clear all the things. Saya akan hilangkan semua. Contohnya, saya hilangkan semua. Hari itu punya saya hilangkan semua. So, kita akan buat dengan formatting. Okay, formatting biasalah. Yang paling basic, format kan. Format paling basic lah. Tapi text
Untuk yang tu dia tak ada, dia berbeza dengan Microsoft Words. Okay, jangan pula Google Docs lepas tu Microsoft Word kita combine jadi Google Words. Okay, pernah berlaku jadi ke Google Words. So bila teks kita ada bold, italic, underline, strike through dan superside dan sebagainya lagi, kita boleh explore. So bagi kat murid, kalau bagi kat murid kan, saya pernah cuba bagi kat murid, saya bagi dia satu sentence saja. Okay, kejap Ya, cikgu use. Oh, sorry. Alamak, saya shock sendiri, cakap shock sendiri. Sorry. Okay, terlupa pula. Banyak tab kat situ. Itulah nama muncul. Aduh, thank you cikgu Yus. Ini sifu saya waktu tu. Sama-sama kita pergi ke mana? Ke mana dah? BTPN. Yeah. Okay, so cikgu, boleh nampak skrin saya kan? Sorry ya. Okay, saya takut nanti ada orang masuk situ. Jadi saya pangkai di sini dulu. So, hari ini kita akan fokus formatting dan add-ons. Add-on adalah fun text lah. Budak suka. Okay, budak suka. Dan cikgu pun ada sedikit. So, saya akan add-ons Google Docs ni. Benda yang sama. Contohnya, kenapa nak kita buat formatting kan? Yang paling basic lah bagi budak kita nak. Bagi saya, cikgu Go. Contohnya lah, saya cikgu Go. So, okay, kita boleh formattingkan dia, kita highlight. Yang penting ajar dia highlight lah. Ada yang kena tab macam mana, 2 tab ke. Adapun kita nak highlightkan dari depan cursor tu ke sini, highlight, bagi budak lah. Okay, sebab saya pernah ajar yang budak yang tahun 3, saya mula dengan formatting under Google Docs. Sebab nak dia ajar betul-betul lah, dia ada word processing skill kan. So, highlight dulu, pergi ke format. Okay, tekan format. Bila teks, minta dia tukar lah. Bagi orang dewasa kan, bagi orang dewasa mereka suka lah. Bagi orang dewasa dah bosan benda ni. Tapi bagi ke budak, dia pun suka. Kalau bold lah, lepas tu nak underline lah. Sebenarnya di sini ada shortcut. Cuma kita nak bagi tahu dia bukan yang kita shortcut itu, tapi kita boleh buat banyak lagi yang strike. Setiap kali dia nak ubah, dia kena highlight, strike dan sebagainya. Sebab ada kadang-kadang bila orang tu tak nampak, macamnya kita nak tukarkan uppercase. Uppercase, okay, tekan, dia akan tukar uppercase. Sebab didapati kan, ada budak bila suruh dia buat uppercase, dia pun tak tahu itu apa maksudnya uppercase. Itu yang kesiannya lah. Secara jujurnya, saya sampai sekolah je mana? Bukan sekolah. Universiti baru faham. Oh, ada benda ni. Baru explore. Itu tak terlambat. So, sekarang ni dia dah masuk bawa syllabus, masuk ke macam mana. Kalau tengok matematik, kan? Matematik tahun berapa? Tahun 1 sudah ada gunakan shape, nak binakan, guna Microsoft, gunakan insert shape dan sebagainya. Okay, untuk buat cut, terutamanya dalam bab bentuk. Tak ada tu. Jadi boleh nampak dia dah bawa skill tu keturun. Dulu waktu saya di sekolah macam mana? Di universiti baru nak belajar. So, first step bagi dia main dululah. Formatting, text. Okay, boleh capitalization, title case, lower case. Mungkin nampak lah, bagi kita lah nampak senang. Tetapi bagi budak, dia lain macam, dia perasaan dia lain macam. Sebab dia boleh tukar macam ni, begitu senang kan. So, bila format text, kita juga boleh buatkan paragraph styles. Kita boleh buat border, shading, normal text, okay, title. Macam hari tu kita buat yang untuk yang outline tu. So, kalau cikgu yang suka mainkan macam mana HTML ke, nak suka mainkan yang coding-coding sikit, dia membantu sebenarnya. Heading 1, dia besar sikit. Heading 2, dia besar. Makin ke bawah, dia makin kecil sebenar. Jadi di situ, sebenarnya kita dah ajar kat dia. Dia masuk kepada tingkatan sekolah menengah kan. Kalau dia masuk ASK ke, dia ambil ABT ke. Kalau ASK, dia kena belajar apa dah? ZAM, belajarkan macam mana nak gunakan komputer dia untuk buat web page. Semua tu yang berkaitan dengan format. Dia kena buat format.
Tapi dia kena faham lah konsep heading 1, heading ke hingga 6. Sebab yang tak faham tu dia akan katalah heading 6 tu lebih besar dari heading 1. Sebenarnya heading 1 dia besar. Contohnya kita apply lah, kita update. Okay, so guna yang sama. Macam hari tu saya suka makan roti canai. Jadi saya highlight, saya format, heading 2, apply. So dia akan satu besar, satu kecil. Dia macam lagi kita nak suruh dia, saya suka minum oreng. Sebab cikgu bila kita tengok buku-buku yang dummy-dummy tu kan, dummy-dummy Google Docs tu, semua dia ajar ini dulu sebab dia faham dulu. Heading 3, apply. So, dia akan makin besar, makin kecil. So, di situ, heading 1, heading 2, heading 3. Makin turun, makin kecil. Ada orang, mungkin lah orang yang tak faham tu kan, tak pernah explore dia kata, oh heading 6 mesti besar daripada heading 1. Itu adalah normal perception kan. So, okay, kita cuba yang ni dulu. Sekejap ya. Halo cikgu. Saya kembali kan? Okay, takut nanti saya lost. Okay. Okay, thank you. Saya sambungkan. Harap cikgu, kalau cikgu saya lost, bagi tahu saya ya. Saya takut nanti saya lost terus. Okay, so kita boleh tukarkan. Lepas tu, dah format tu kita dah tahu. Lepas tu format ada lagi align in yang ni kan. Justify, right, center, left. Okay, kalau untuk budak, kita perlu dah ajar kat dia. Okay, bagi saya kita perlulah sebab bila sebenarnya format boleh dah ambil satu lesson untuk ajar budak yang betul-betul dia tak faham kan. Okay, left tu mana, okay, right tu macam mana, saya justify tu macam mana, nak bagi dia test dulu semua. Lepas tu dia akan tahu sebab di situ bukan sajalah kadang-kadang ada budak dia tak tahu left pun, tak tahu right pun. Macam saya kadang-kadang keliru, right kat mana, left kat mana, kiri kanan akan keliru. Lepas tu centerize dia buat macam mana. So itu ada berkaitan dengan formatting. Bila dia naik kepada sekolah, tak kisahlah dia nak buat report ke ataupun dia akan nampak terkesan bila dia masuk sekolah menengah lah. Kalau dia memang ambil yang web page design, itu sangat penting lah sebab format heading dengan align tu. Biasa kita kantoi kat situ. Okay. So line format sama. Line paragraph spacing. Okay. Kita boleh gunakan customs. Okay, boleh bagi dia explore sikit. Walaupun ini adalah basic. Memang basic bagi kita. Tapi dia itu adalah macam benda barulah kepada dia. Okay, benda baru kepada dia. Okay, sekejap ya. Amiru tanda kacau saya. Tanda kacau. Okay, kita sambungkan. Okay, bila kita dah masuk sini kan. Okay, format, orange, semua tu. Lepas tu kita akan nampak columns. Okay, column ni, dia ada dua lah. Semestinya kita nak ajarkan semua. Okay, kalau bagi saya, bagi budak, paling basic text, paragraph, styles, align, line, column ataupun bullet. Itu yang paling okay. Tapi hari ini, bullet ni mungkinlah kita nak ambil numbering bullet. Okay, lepas tu tekankan dalam di Google Docs. Bila kita tekankan 1, 2, 3 ni, okay, 1, 2, 3 ini, dan kita nak masukkan, dia tak ada macam Microsoft Word kan, dia maksudnya nak masukkan tu. Tapi kita ada satu cara adalah highlight, lepas tu kita type tab. Okay, dalam keyboard kita tab, dia akan masuk secara automatik. Okay, kenapa dia jadi macam ni? Sebab tadi saya gunakan columns. So, saya akan kembali ke sini. Dia akan jadi ni. Lepas tu, kita nak align on left. Okay, dia akan jadi macam tu. So, kita nak macam tu. Lepas tu, kita highlight. Kita nak tab lagi.
So, bila kita nak kembali, kita space saja dia kembali lah. Okay, space saja kena kembali. So, this is thing, kita nak bagi tahu budak tu, okay, sebenarnya kita boleh buatkan numbering dan bila kita nak masuk butiran tu, kita boleh highlight saja benda tu, lepas tu tab, dia akan masuk A, B. Okay, macam tu. Okay, mungkin kita rasa, okay, ini benda basic, tapi basic bagi kita, dia macam satu benda yang susah bagi mereka sebenarnya. Okay. So, bila kita dah siap yang ni, apa yang kita boleh buat lagi? Okay. So, untuk format, kita banyak bullet kan. Bila kita sampai ke bullet, list option adalah macam ni banyak. Kadang-kadang kita guna tapi kita tak explore. Biasanya kita guna pun tak explore. Saya pun guna saja tak explore. Lepas tu explore baru tahu, oh ada ni macam ni. Oh macam ni. Lepas tu boleh restart numbering. Okay, benda restart numbering ni dia tak ada dalam Google Doc ni secara di hotbar dia tak ada. Dia tak ada di bar tu. Tapi kita kena cari. Bila kita nak cari tu masalahnya kita tak tahu kat mana. Dia sebenarnya dia hidden dalam list option restarting numbering. Okay, ataupun more bullet ataupun kita boleh edit. Tapi hari ini selain daripada number list, bullet list, Google Docs dia dah update ada checklist. Contohnya kita nak buat kriteria kan. Contohnya kriteria penyemakan projek. Okey, penyemakan projek. So kita highlightkan yang ni. Kita tukar dia jadi heading 1 lah. Okey, boleh besar sikit. So, bila dia jadi heading 1, kita boleh nak kriteria. Kriteria yang pertama adalah kos keberkesanan. Contohnya kita nak buat keberkesanan kos projek. Jadi kita boleh buat yang tu. Lepas tu kita boleh buatkan apa lagi keboleh takbiran. Macam tu lah contohlah keboleh takbiran projek. Lepas tu bolehlah buat keboleh pasaran. Mantap lah. Okey. Keboleh pasaran projek. So kita highlight saja. Kita nak tambah yang tu, kita boleh tukarkan dan bagi dia besar sikit. Okey. Dan kita nak buat dia ada checklist. So kita highlight bahan-bahan tu, kita ke format, bullet dan checklist. So kita dah ada, dia akan secara automatik. Sebelum tu kita nak buat macam ni, kita kena guna Google Keep. Kena guna Google Keep yang sebelah di sini. Banyak proses. Dia akan tambah berapa rangkal lagi. Tapi sekarang update yang ni, kita boleh terus guna saja dan kita boleh download dalam secara PDF dan kita boleh tick pada PDF tersebut. Fungsi dia sama. So, bila kita dah semak, contohnya, okay, ini adalah ayat mereka lah. Contohnya projek, dia ada di sini, semua tu. Lepas tu, dia tambah lagi. Lepas tu, dia insert image. Contohlah image. Kita gunakan search from web. Dia punya projek lah. Contohnya water filter. Water filter. Kita dapatkan water filter. Contohnya satu water filter project dia lah. Kita cari yang contoh yang ni. So, insert. Okay, dia wujud di sini. Ini ada contoh project dia. Okay, kecilkan. Bagi dia main jugalah. Bila insert project, insert gambar tu pun bagi dia main juga. So, bila dia dah ada ni, kita nak nilai kriteria dia. Kita tick saja. Okay, dia ada ni. Dia ada ni. Jadi, bila dia ada ni, dia tak ada keboleh pasaran. Kita rasa dia tak ada. So, kurangnya maka di situ. Di situ kita boleh buat macam mana? Jadual. Okay, cara ini kita boleh buat jadual untuk buatkan checklist, untuk buatkan cara penilaian projek ataupun rubrik. Senang saja, kita perlukan kalau nak buat rubrik, kita kena masukkan table. So, kita masukkan table lah. Ada berapa bahagian? Contohnya 3 bahagian. Okay. Sama title, keberkesanan projek. So, keboleh takbiran projek. Semestinya rubrik tu dia banyak benda kan. Dia banyak
kriteria kan. Dia banyak pendetailan tu. So, kita boleh buatkan kebolehpasaran projek. Jadi, di situ, kita sebenarnya dah boleh letakkan apa-apa unsur tu. Contohnya, kalau letakkan, kita boleh format. Tak tahu lagi kan, contohnya tak tahu lagi, kita boleh format. Kita letakkan bullet, checklist. Dia akan keluar. Sini pun sama. Format, bullet, checklist. Lepas tu, format, bullet, checklist. So, di sini kita boleh masukkan. Contohnya, A, B, C lah. Lepas tu, ini A, B, C, D, D, F, G. Macam tu, A, B, C, D, E, F, G. Gila saya. Okay. So, kita boleh buat macam tu. Kalau silap, kita patah balik dah. A, B, C, D, E, F. Okay. So, dah ada. Bila dah ada tu, kita klik. Boleh klik. Dan setiap satu ni, dia sebenarnya dah boleh untuk linkkan kepada sesuatu. Nanti kita boleh kira berapa markah dia boleh dapat dan sebagainya. Nah, mudah dah. Dulu kita kena buat macam mana cikgu kan? Kita letakkan, kalau advance kita letakkan apa, developer untuk buatkan, lepas tu calculate sendiri. Sekarang dia dah ada fungsi ini. Tak perlulah kita pening-pening nak buatkan peta kecil-kecil kan. Ataupun secara manual kita buat apa, shape, lepas tu lukiskan kecil-kecil tu, lepas tu kita print out, kita tanda-tanda macam tu. Sekarang dia dah memudahkan dah. Okay, so itu adalah di bawah format, bullet, ada checklist. Di mana saya rasa semua cikgu dia sesuai lah kalau cikgu nak buatkan pemerhatian. Bukan saja dalam PDP lah sebenarnya. Dalam pengurusan kita nak buat pemerhatian, nak buat macam mana tu, boleh digunakan. Okay, untuk checklist ini. Okay, so banyak lagi kita boleh buat sebenarnya di option ni. Okay, ini ada checklist. So kita klik saja, dia adalah nanti. So, bila checklist tadi ni, apa yang lagi kita boleh lakukan selain daripada checklist? Di sini sebenarnya kita nak, contohnya lah, kita nak ini tukar kepada orang. So, kita boleh je add. Murid itulah kena ada dalam pernah kita contact. Okay? Add, contohnya, saya tag, kalau tak mau tag nanti kena saya SB saya. Okay, so saya tag, cari yang mana-mana okay, yang ada. So kita boleh carikan email dia ataupun nama tu. Dia kena ada dalam sini. Contohlah saya tag ni. Okay, ini adalah dia. Okay, dia yang buat di sini. Okay, so contohnya saya tag lagi. Apalah pupil yang ada di sini, kita tag boleh. So kita dah tag ni, lepas tu murid tu dia akan ke sini. Kita dah tahu, okay, ini adalah dia punya. Kita bagi komen macam tu. Secara live. Okay, secara live, dan di situ kita boleh gunakan sebagai collaborative learning di situ. Okay, so cikgu, tadi kita dah masuk format. Okay, text, paragraph style, align, line spacing dan numbering. Okay, header dan footer tu, page number tu nantilah. Nanti kalau cikgu-cikgu rasa nak bagi kat mereka, boleh. Tapi basically kita bagi text, paragraph style sampai bullet. Okay, untuk buat checklist. Budak tu akan rasa, oh rupanya dari sini kita boleh strukturkan. Biasanya kalau contohlah, kita nak buat project based learning, kita kena hasilkan laporan. Jadi, apa kata kita ajar mereka buat macam ni kan. Sebab skill ini dia akan bawa ke mana-mana nanti. Sebab kesian juga ada yang kawan, bila saya kata, kenapa you tak mahu guna macam ni, dia baru faham, oh rupanya ada macam ini. Macam tu, kesian kan kadang-kadang. So, bila kita nak tambah, kita boleh add saja siapa-siapa pupil yang ada, ataupun kita boleh letakkan date, kalender, contohnya date, apa tarikh yang tu. Contohnya hari ini. So, dia ada. Untuk date ini, kita boleh bookingkan apa terjadi dan sebagainya. Banyak lagi kita buat. Cuma, kita hari ini nak sharekan bagaimana kita nak buat checklist kita. Selain daripada guna Google Keep. Kalau cikgu-cikgu lihat di sebelah, ada Google Keep. Kita tekan saja, dia wujudnya Google Keep. Dia another platform. Ini yang tadi saya cuba. Guna another platform. Sebelum tu, kita kena gunakan ni. Lepas tu, tarik masuk sini. Tarik masuk macam ni.
tarik masuk. Contohnya saya tarik masuk ke sini. Baru nampak jelas. Macam tu. Itu tambah satu kerja. Sebab kita nak buat ke sini. Lepas tu tarik masuk. Sekarang di sini dah ada. Why not we just use saja kan? Kita guna saja numbering itu dan dia berfungsi dengan baik. Okay. So, itu untuk numbering dan format. Okay. Numbering, format. Dan kalau cikgu semua tak nak, boleh clear je formatting tersebut. Okay. Kalau contohnya ni tak mau, highlight benda yang tak mau, clear je formatting. Nanti dia akan hilang semua. Okay. Saya clear tengok. Control slash. Mana slash saya? Okay. Nanti dia akan clearkan formatting tersebut. Okay. Tengok jadi tak? Okay. So, bila kita dah buat yang ni, format dah bersiap. Okay. Yang bawah tu saya tak mau sentuh dulu sebab takut juga. Sebab yang tu saya yakin dah percaya cikgu-cikgu dah mahir ni. Okay. So, yang kedua adalah kita nak tambahkan add-ons. Okay. Masih lagi yang texting ni. Kita nak buatkan add-ons. So, kita klik saja add-on ni. Untuk cikgu, saya dapati kita boleh untuk tambahkan fun text ataupun Kaizena ataupun UC chart diagram. Okay, kita akan pergi satu persatu. Okay, untuk fun text, cikgu pergi ke get add-ons. Okay, get add-ons. Okay, get add-ons dan carikan fun text. Okay, search fun text. Okay, kita boleh dapatkan fun text yang begitu banyak. Ada themes lagi, apa lagi. So, saya cak yang guna fancy. Cikgu boleh gunakan. Saya gunakan yang ni je, fun text. Sebab saya biasa, saya present apa? Bukan present, mengajar dengan budak, ajar mereka masuk dalam Google Docs. Saya guna yang ni lah sebab bagi seronok kan. Okay, fun text. Bila klik saja, okay, dia akan keluar, dia akan minta cikgu sign in, cikgu install dengan menggunakan apa? Menggunakan ID D5. Okay, saya menggunakan ID D5, so dia tak ganggu. So, bila kita dah dah install semua tu, dia sama saja bila kita dah install, seandainya kita dah install, contohnya saya cikgu Go, saya highlight, dia sama dengan formatting tadi. Highlight benda yang kita nak ubah, kita pergi ke add-ons, cari fun text, dia keluar ni, arrow ni keluar, dan di situ kita boleh ubah text color kita, contohnya rainbow words. So, kita tekan saja, dia working, dia akan tukar rainbow words. Okay, kalau tak nak kita tukar yang ni, add-ons, fun text, text color, kita boleh jadikan rainbow. Apa terjadi pula? Okay, sama je benda tu. So, kita boleh minta lah murid-murid tu sebab kita nak dia belajar kan. Kita nak bagi dia adalah fun sikit. So, random color, smooth rainbow. Kita tengok apa yang terjadi. Smooth rainbow. So, kita boleh mainkan kat situ. Selain daripada kita kadang-kadang nak macam mana kata macam mana kata kita nak bagi dia ada fun-fun sikit kan. So, kita boleh buat macam ni. So, random color. Tapi lah fikir ada yang buat secara manual. Pernah cikgu, saya tengok ada orang design dia buat secara manual macam tu. So, selain yang ni, kita boleh explore lagi. Minta murid lah explore fun text tu. Okay. Boleh tukarkan font size. Glowing. So, dia akan glowing macam ni. Dari kecil ke besar. Okay. Dari kecil ke besar. So, kita boleh gunakan, memang kita boleh buat macam macam mana? Macam manual kan? Tapi jenuh lah kita buat manual. So, kita boleh ubahkan add-ons, fun text. Okay, boleh tukarkan lagi. Okay, cikgu boleh cuba bounding tu macam mana? Macam tu ke, macam ni ke? Okay, cikgu boleh cuba. Okay, dengan gunakan fun text tu. Tak payah bayar pun. Lepas tu, kita boleh letakkan enchanted karakter. Tengok apa terjadi enchanted karakter macam ni. So, kalau cikgu nak buatkan task untuk escape room ke, digital escape room ke, boleh cuba yang fun text ni. So, saya cuba lagi satu.
di sini. Saya suka minum orange. So, font text. Kita boleh letakkan case, alternative, tukar balik, upside down, language, okay. Nah, tukarkan sebagai Morse code. Kalau cikgu-cikgu yang mengajar RBT, tukarkan Morse code. Ini dia tukarkan sebagai Morse code. So, senanglah cikgu kan. Tak payahlah cari type balik itu susah. So, kita boleh gunakan Morse code untuk tukarkan dia. Kalau tak mau, kita back je lah. Okay, undo. Dia boleh undo effect. Okay, kalau tak ada di sini, kita ke situ. Kita highlight. Add-ons. Font text. Undo. Kita boleh undo mana-mana yang kita nak. Okay, mana-mana yang tak. Character effects. So, tadi kita kena undo enchanted. So, dia akan undo. Nanti dia akan undo nanti. So, this is a thing lah. Kita boleh explore. Boleh buat Morse code. Okay, so apa lagi kita boleh buat dengan font text ni? Kita boleh tukarkan placement. Okay, kita jadikan yang ni. Tengok apa terjadi pula. Bagi dia susun balik. Susun ayat bagi cikgu-cikgu kan. Tak perlulah kita nak susun. Nak buat macam mana. Nak buat macam mana kata. Kita buat ayat dulu. Lepas tu kita saja kita susun. Tak perlu dah. Kita tengok, kita bina ayat kan. Saya suka makan roti canai. So, saya nak dia buat satu font text. Bukan font text lah. Satu jawapan di bawah. Dan dia kena bina ayat. So, kita highlight saja benda tu. Add-ons, font text. Lepas tu, kita guna placement. Boleh guna levers atau scramble. Okay. Scramble saja tengok apa terjadi. Ini lagi susah. Okay. Kalau tak nak ini, kita boleh add-ons, font text, placement, scramble works. Okay. So, dia akan tukar kedudukan dia. Dan di situlah kita minta dia buat bina ayat, susun ayat dia kepada yang betul. Saya suka makan roti canai. Begitu. Okay. Memudahkan kerja cikgu. Tak payah dah pening-pening kan nak cari macam mana kita nak susun balik dan sebagainya. Okay, so kita tengok lagi apa yang kita boleh buat. Font text tadi adalah susunan. Okay, sebab di sini adalah casing. Di situ adalah bouncing. Tapi bouncing itu macam lebih kepada kesonokan lah. Kalau untuk cikgu, biasanya placement dan placement sebab kita nak buatkan levers, diffusing words. Contohnya diffusing words. Kita tengok apa terjadi. Okay. Tak ada berjadi apa-apa. So, biasanya lah, kalau bagi saya explore, saya gunakan scramble word dengan reverse. Okay. Kalau reverse word, kita tengok dia akan terjadi terbalik macam tu. Lepas tu, kita bagi dia susun balik. Okay. Memudahkan kerja saya lah. Sebenarnya memudahkan kerja saya. So, bila kita dah ada ni, font text, nanti cikgu boleh explore. Tak biar duit pun. Okay. So, add-ons. Cikgu boleh jadikan yang ni untuk Lucy chart diagram. Okay. Okay. Get as on. Banyak add-on ni kita boleh gunakan. Sebab dalam kita gunakan Microsoft Word, kita payah nak add-on. Kecuali kita online kan. So, kita carikan yang ni. Lucy chart diagram. Okay. Okay. Lepas tu cikgu cari yang ni. Dia ada ni. Lucy chart diagram. So, langkah yang sama juga. Cikgu klik pada dia. Okay, cikgu klik pada dia. Install dengan menggunakan IDD5. Okay. So, di situ dia ada banyak macam mana kata graph. So, contohnya saya di sini ya. Hasilkan carta algoritma. Contohlah algoritma Okay, dan code. Okay, code. Okay. Contohlah tak tahu dah silap tak lama tadi. Okay, so bila kita dah buat yang ni, kita boleh gunakan add-ons, Lucy chart diagrams, kita boleh insert diagram. Okay, bila insert diagram tu, dia akan tanya, cikgu kena log in dan sebagainya, isi sedikit form dan bagai itu. Dan
Bila dah siap semua, dia akan keluar my diagrams. Okay, itu adalah diagram cikgu-cikgu. Okay, so bila diagram cikgu-cikgu, cikgu tambah saja add plus the button add, dia akan create a new diagram. Di situ ada banyak diagram. Kalau cikgu nak buat organization chart, bolehlah guna yang ni dari segi pengurusan. Kalau cikgu nak buatkan matematik, bolehlah guna ini. Kalau cikgu nak gunakan floor plan, bolehlah guna yang ini. Okay, kalau cikgu nak buatkan flow chart untuk yang RBT ataupun TMK, boleh ke guna yang ni. Banyak lagi kita boleh buat, tapi mind map dengan iPhone tu dia adalah sedikit macam mana kata kena bayar lah. Tapi biasanya cikgu guna yang ni, blank pun boleh ataupun kita gunakan flow chart. So kita klik saja, dia akan bawa cikgu-cikgu pergi satu tempat. Okay, dia akan minta cikgu create tu. Okay, so kita boleh create dengan blank ataupun kita create with an example. Okay, so kita boleh gunakan mana-mana template yang ada sebenarnya cikgu. Okay, so kita kena login sekali lagi kalau gunakan template. Okay, pastikan guna your team subscription, that's why you remove your team on them. Okay, tak apa. Nanti cikgu, sebab saya pernah guna dah tu, cikgu boleh login dengan guna IDD5. Okay, so dalam situ nanti dia akan simpan di mana? Dia akan simpan dalam diagram cikgu dan cikgu boleh gunakan untuk buat flow chart tersebut. Okay, buat BIM, buat flow chart, buat sebagainya. Okay, contohnya kita guna lagi flow chart, tengok dia cakap apa. Kita masukkan email dan kita boleh log in dengan guna email D5. Okay, so itu untuk Lucy diagram. Okay, manakala juga ada satu add-on lagi. Dia banyak-banyak add-on, tapi saya cari yang mana yang lebih sesuai dengan kegunaan cikgu lah. Kegunaan cikgu. So, kalau cikgu, kita macam ni, ayat dia cikgu, murid tu dia bagi respon macam tu. Saya suka makan roti canai. Jadi bagaimana kita nak bagi respon kan? Bagi respon dan sebagainya. Sekiranya cikgu terima tugasan dia bagi dia turn in macam tu, bagaimana kita nak bagi respon? Kita boleh bagi komen. Contohnya kita highlight. Okay, kita highlight. Kita letak komen kan. Okay, open comment history ataupun insert komen kat sini. Insert. Ada mana insert komen. Okay, kita boleh insertkan komen kita. Contohnya komen kita. Contohnya ni. Di situ saya kata betul taknya. Ini adalah biasa orang buat komen. So, dia sampai ke sini, dia akan rujuk ke situ. Betul komen dan dia boleh reply. Tapi ada satu add-ons. Okay, kita highlight saja. Contohnya ni, saya highlight. Add-ons. Gunakan Kaizena, bukan Kaizen lah. Kaizena. Saya tak tahu baca betul ke tidak. So, kita open. Sama saja cikgu pergi ke get add-ons dan kita download saja. Okay. So, bila dah ada, dia akan ambil masa sikit untuk loading semua tu. Okay, bila dia dah ada semua. So, ini adalah saya suka makan roti canai sebab saya highlight dah benda tu. Saya suka makan roti canai. Dan saya nak bagi dia satu voice message. So, saya klik setting, tunggu sekejap. Saya nak bagi dia respon, allow. So, 30. Hello, ayat ini perlu disusun balik dan nanti anda buat bina ayat di bawah pada luang yang disediakan. So, saya stop. Okay, lepas tu kita boleh, dia bila sampai ke sini, kita dah siap. Dah siap dah ni. Okay, dah siap dah ni. So, kita tutup dulu. Bila dah sampai sini, dia akan nampak, nanti dia akan nampak unsur tu. Okay, mana dah tu? Okay, dia akan nampak benda ni. Sekejap bagi dia login sikit. Dia kena auto connection nanti. Okay.
Okay. So nanti dia akan masuk ke sini, save a lesson. Dia akan masuk ke sini, dia akan reply. Okay, dia akan reply. Dia boleh reply dan di situ dia akan dengar suara cikgu. Okay, mungkin ada cikgu yang kata, okay, saya nak gunakan komen ataupun ada tak payah gunakan add-on pun tak apa, kita boleh insert audio. Sama juga. Itu terpulang kepada cikgu lah. Sebab kita membawa dua kaedah, satu guna add-on, satu gunakan features yang ada. Kalau feature yang ada, kita boleh letak komen. Contohnya, ulang sekali, highlight. Contohnya highlight, perkataan saya suka, insert, comment. Okay. So, komen kita dia akan baca terus. Ataupun kalau cikgu nak insertkan audio, highlight, insert, tengok ada audio tak? Sekejap, nak cari audio tu. Kalau tak ada audio, maksudnya kita boleh letak, kena insert audio tu. Kena guna add-on. So, ada dua cara. Kita boleh buat. So, bila kita guna komen yang ada, murid masuk, dia tekan, dia akan wujud macam tu. So, di situ dia kena reply ataupun dia kena tekan tanda untuk satu hint, maksudnya dia sudah buat pembetulan. So, di sini dia akan simpan. Bila kita download saja, dia pun ada kat situ. So, hari ini saya kongsi bersama cikgu-cikgu ada 3, iaitu Funtext, Kaizena dan Lucidchart Diagrams. So, cikgu boleh gunakan. Mungkin cikgu kata, saya tak mahu yang tu. Kalau banyak saja add-on, saya nak buang benda tu. Boleh je kita tekan je manage add-ons. Okay, manage add-on tersebut. Nanti bagi dia ada sikit masa. Dan contohnya saya tak mahu yang ni. Lucidchart saya tak mahu. Saya datang ke sini, pergi ke option, tekan uninstall. Okay, uninstall, tekan saja, dia akan uninstall apps. So, dia akan hilang. Sebab kadang-kadang kita syok kan, kita add-on banyak tu. So, kita boleh uninstall balik. Jadi, kita punya browser tak akan jadi berat. Okay, so bagi dia masa sikit, dia akan hilang dari situ. Okay, so 3 apps. Hari ini kita sempat cover format text. Macam tu, biasanya text kalau kita guna, dia tak menarik macam ini. Kita boleh buat macam tu, terutamanya untuk murid tahap 1 lah. Bagi dia familiar, dia seronok. Mesti dia akan main gila-gila. Sebab saya cuba dengan tahun 3, dia main gila-gila, saya mengajar dia pun main gila-gila, tetapi sampai ke sini saya buat macam susun ayat, macam susun nombor kan, susun nombor ataupun buat yang ada unsur puzzle sikit, saya gunakan Funtext untuk tukar order, tukar susunan ayat tu mudah. Saya siap saja type, saya ubah. Kalau tidak, cikgu akan buat manual dan cikgu akan ubah sendiri. Itu yang jenuh. Itu yang kita tak nak lah. Sebab kita nak menggunakan IT untuk memudahkan kerja kita, bukan nak tambah berat kerja kita kan. Okay. So, hari ini itu sahaja untuk format text, paragraph style, align, column, bullets, and number checklist dan juga add-ons. Okay, dia pergi mana ni? Okay, so next kita akan cuba gunakan tools untuk spelling grammar, untuk cikgu yang spelling grammar, untuk compare document, yang baru juga voice tapping, script editor, itu terhebat lah. Okay, dictionary dan link objects, dan kita juga boleh buatkan satu hyperdots. Okay, nanti kita akan cuba buatkan hyperdots. Okay, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Jadi Cikgu Yus ada masalah lagi? Sorry saya tanpa tengok gambar itu tangan bergerak. So itu saja untuk hari ini. Okay, short and nice, harap cikgu boleh digest lah. Dan nanti saya akan sharekan link untuk masuk ke recording ini. So cikgu boleh nanti tengok nanti. So cikgu boleh gunakan tab table of contents untuk bukan saja untuk PDP, malah juga untuk pengurusan nanti. Mudahkan.
Dan kita guna, kalau checklist, cikgu nak buat projek kan. Sebab semua, kalau cikgu nak buat projek, kalau buat manual, kalau cikgu rasa buat manual lagi cepat, boleh. Tapi saya buat macam tu je lah. Saya copy, letak, lepas tu saya number, lepas tu siap checklist saya. Itu. So, itu saja. Saya serah kepada cikgu. Bos ada masalah? Bos tengah busy tu. Cikgu Saru.